أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang kami masih lalui pada hari ini. Wa sallim Ramadana lana. Ya Allah, kau berikan kekuatan kepada kami untuk sampai sehingga penghujungnya Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami, ya mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, Quran, solat, puasa, zakat dan apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, diterima semuanya daripada kami. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Ta'ala berfirman, diwajibkan kepada kita berpuasa. Alhamdulillah, kita dah masuk pada hari yang keempat daripada Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kita. Apakah harapan Allah Ta'ala kepada kita? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bila mana kita sebut takwa ni tuan-tuan, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Tulis di ruangan komen, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang insya-Allah dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini, kita akan merungkai suatu kalam yang pernah dinukilkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkenaan definisi takwa yang begitu jelas. Saya ulang balik. Mudah-mudahan dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini kita akan mendengar penjelasan berkenaan la'allakum tattaqun. Bagaimana yang dikehendaki dengan takwa, bagaimana yang dimaksudkan dengan takwa, dan bagaimana yang digambarkan dengan takwa dengan begitu jelas. Ya, kita rojok daripada as-sahabah, seorang sahabat yang telah dibimbing, diajar, sehingga digelar beliau babul ilmi, pintu bagi ilmu, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana peringkat awalan ni kita memahami kriteria, kita memahami definisi, kita memahami teknikal, kita memahami praktikal, bagaimana untuk kita mencapai lagi ketakwaan sebagaimana yang digariskan oleh agama. Mudah-mudahan kita keluar dalam Ramadan pada kali ini 1442 Hijrah, kita mendapat kejayaan sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang betul-betul la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Baik. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada mengungkapkan satu definisi takwa yang cukup jelas.
ia mencakupi pengertian takwa sekaligus menjadi penerang kepada ciri-ciri bagi golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa itu merujuk kepada 4 sifat utama. Tulis di ruangan komen. Inilah antara pencarian yang perlu kita cari dalam pencarian takwa. Bila mana kita nak mendapat yang dikatakan la'allakum tattaqun, maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa itu dirujuk kepada 4 sifat utama. Tulis. Takwa itu dirujuk kepada 4 sifat utama. Maknanya tuan-tuan, dia mudah. Dalam konsep kita belajar pada pagi ini, dalam hashtag Santapan Rohani, kalau benda tu ada, kita bersyukur dan kita fikir macam mana kita nak upgrade, hebatkan lagi. Kalau benda tu tak ada, kita fikir macam mana aku nak buat bagi ada. Jelas ke jelas? Saya ulang balik. Bila mana hari ini kita mendengar kalam daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkenaan 4 sifat utama yang disabitkan dengan takwa, kalau perangai ini ada, sifat ini ada, bersyukurlah kita dan kita kena fikir macam mana aku nak upgrade. Macam mana aku nak pertingkatkan lagi. Yang kedua, kalau sifat atau perangai ini belum ada, kita kena fikir macam mana aku nak buat bagi ada. Macam mana aku nak menjadikan dia ada. Supaya keluarnya besok dalam bulannya Ramadan, kita mendapat yang dikatakan la'allakum tattaqun yang sebenar. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pertama, al-khawfu min al-jalli. Al-khawfu min al-jalil. Al-khawfu min al-jalil. Maksudnya, tulis, berasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat keagungan. Nombor 1 sekali, makna takwa yang sebenar, dia takut kepada Allah Ta'ala. Takut tu apa dia? Yang mempunyai sifat keagungannya bagi Allah. Seseorang yang jelas keimanannya pasti akan sentiasa berasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sebalik apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ini kerana semua itu hanya pinjaman. Baik. Yang pertama yang dikatakan takut daripada definisi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-khawfu min al-jalil. Pertama, ada perasaan takut kepada Allah yang Allah Ta'ala itu ada yang dikatakan sifat keagungan. Baik. Di sini kita nak pecah. Pertama, takut. Satu. Perasaan takut tu datang dalam diri. Yang kedua, takut kepada apa? Takut kepada Allah. Yang Allah tu ada sifat keagungan. Yang Allah tu ada sifat keagungan. Al-Jalil. Persoalan, tuan-tuan jawab di ruangan komen. Ni antara perkara ataupun tindakan yang kita akan buat dalam program NBS Ramadan nanti. Saya nak tahu dua jawapan sahaja. Jawapan yang pertama, adakah kita kenal yang dikatakan Allah Al-Jalil? Sebab bagaimana mungkin datang perasaan takut kalau tak kenal? Betul ke betul? Bagaimana mungkin datang perasaan takut kalau kita tak kenal? Itu satu. Proses pengenalan kepada Allah Ta'ala itu bukan satu perjalanan yang biasa-biasa, tuan-tuan. Sebab kalau kita belajar ilmu tauhid, proses pengenalannya berbeza. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, proses pengenalannya berbeza. Kalau kita belajar ilmu tariqah, proses pengenalannya berbeza. Sekarang ni kita bahas yang very basic dulu dalam ilmu tauhid. Sejauh mana kita mengenali Allah yang bersifat Al-Jalil. Sebab kalau tak kenal, bagaimana mungkin datang takut? Contoh, bagaimana kita mengenali binatang buas?
Mudah je tuan-tuan. Mudah je. Kalau kita telah difahamkan, contohlah, dibawa satu nama binatang yang baru. Kalau setakat harimau, kita dah biasa dengar. Betul? Kalau setakat serigala, kita dah biasa dengar. Maka, dengar kepada serigala dan serigala yang ada depan mata kita tak sama suasananya. Sama juga. Kita tahu harimau macam mana dan berbeza kalau kita berada di hadapan harimau. Suasana yang berbeza, perasaan yang berbeza. Harimau yang berada di kandang dan tiba-tiba terlepas keluar kandang, dua suasana yang berbeza. Persoalan yang hamba nak sampaikan ialah, tiba-tibalah besok, contoh paling mudah, Dajjal. Dajjal ni benda yang tak ada lagi. Walaupun khilaf di kalangan ulama' itu cerita lain. Kita cerita secara teori pada dasar kehidupan kita pada hari ini. Pada tanggal 4 Ramadan 1442 Hijrah. Dajjal ni satu benda yang tidak mendatangi lagi dalam kehidupan kita pada hari ini. Maka, kalau kita nak faham perasaan takut kepada Dajjal, pertama kita kena kenal Dajjal. Betul? Kena kenal Dajjal. Yang kedua, kena tahu sifat dan perangai Dajjal. Yang ketiga, kita kena tahu apa yang Dajjal ni boleh buat kepada kita. Bila kita dah jelas sekurang-kurangnya 3 perkara, kita kenalnya Dajjal, tahu sifat perangai Dajjal, dan kita tahu pula apakah kesan yang berlaku ke atas kita bila mana kita berhadapan dengan Dajjal, maka tuan-tuan, ketakutan kita kepada Dajjal akan menjadi ketakutan yang luar biasa. Dalil, Nabi pernah bersabda, bila datangnya Dajjal kepada kamu, maka Nabi memberi pesan, ikat anak bini kamu dekat tiang rumah. Ikat anak isteri kamu di tiang rumah. Nak menggambarkan kepada kita, tuan-tuan, Allah, dahsyatnya Dajjal. Dahsyatnya Dajjal. Ini contoh satu makhluk yang kita akan nampak dengan jelas sekiranya Allah Ta'ala takdirkan zaman kita, zaman bertemu dengan Dajjal. Maknanya, yang jenis nampak tu pun, bagaimana perasaan kita, tuan-tuan. Sekarang ni tak nampak lah. Yang jenis akan nampak ni pun, sejauh mana kita nak berjaga-jaga dengan kedatangannya Dajjal. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jenis tak nampak. Bukan Tuhan tak nampak, tapi Tuhan terhijab oleh kejahilannya kita. Dan dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, dekat dunia ni tak boleh nampak zat Allah. Tapi bila sebut nampak, benda tu luas. Kita boleh nampak kebesarannya Allah. Kita boleh nampak kehebatannya Allah. Kita boleh nampak rahmatnya Allah. Kita boleh nampak kasih sayangnya Allah. Jadi, bila sebut takwa, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-khawfu min al-jalil. Takutlah kamu kepada kebesaran Tuhan yang bernama Al-Jalil. Jadi hari ini kita semak 2 perkara tadi. Kalau betul-betul tuan-tuan ada perasaan takwa, sejauh mana kita kenal Allah yang bernama Al-Jalil, dan banyak lagi nama-nama Allah, itu di antara salah satu nama Allah. Yang kedua, bila kita sebut kenal, banyak mana kenalnya kita. Ini satu perkara yang hari ini kita kena fikir sekejap dalam hashtag Satapan Rohani. Kalau boleh buat 1 hingga 10, tulis 1/10 ke, 2/10 ke. Kenapa kita kena tulis benda ni, tuan-tuan? Supaya yang pertama, kita kenal diri kita sejauh mana kita kenal kepada Allah. That's why lah kenapa saya bantu tuan-tuan dalam program Nak Baki Solat edisi Ramadan ni. Yang tak dapat tidak, fokus utama dalam pembelajaran selama 2 hari dalam program NBS Ramadan, bagaimana saya nak bantu peserta tuan-tuan memahami tauhid yang sebenar. Yang tu masih lagi, walaupun ilmu tu boleh jadi biasa bagi tuan-tuan, tapi kami dah ada pengalaman. Orang yang belajar dengan kami, biiznillah, dengan izin daripada Allah, mereka akan mendapat ilmu yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, bila mereka dah mula kenal Tuhan, tuan-tuan, insya-Allah, saya cukup yakin, confident dengan ilmu yang saya dah sebarkan sebelum daripada ini. Dan insya-Allah tuan-tuan pun akan belajar nanti dalam program NBS Ramadan nanti. Kalau nak belajar dengan percuma, besok
Tuan-tuan boleh tengok. Besok kita ada NBS Ramadan yang percuma. Besok NBS yang percuma, tuan-tuan. Kalau yang really NBS, iaitu minggu hadapan, maknanya apa? Di situ kalian akan belajar proses tauhid yang sebenar. Sebab kaitan ibadat dengan takwa. Kaitan puasa dengan takwa. Kaitan ibadat lain semua dengan takwa. Maknanya kalau takwa tu tak ada, bagaimana mungkin tuan-tuan kita boleh upgrade ibadat? Jelas ke jelas? Itu poin yang pertama. Satu. Jadi, hari ni kita semak diri kita. Kalau betul kita sebut kita takwa, adakah kita benar-benar kenal? Yang kedua, kalau sebut kita kenal, antara 1 hingga 10, cuba coretkan untuk diri sendiri. Loretkan untuk diri sendiri. Agak-agak banyak mana? Banyak mana? Supaya di situ, tuan-tuan mengetahui, patutlah ibadat aku tak hebat lagi. Patutlah solat aku tak kuat lagi. Sebab persentage ni masih lagi sedikit. Bila takwa tak banyak, maka ketakutan itu tak banyak. Selesai yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau kamu nak tahu definisi takwa, makna takwa, tulis al-amalu bitanzil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Apa makna takwa? Beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang Tuhan suruh, buat. Seseorang perlu mencuba sehabis baik bagi menunaikan amal ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah menerusi Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi SAW, fahami isinya, beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya. Baik tuan-tuan, saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang terus-menerus menghidupkan Ramadan dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bagus. Cuma tuan-tuan, baca Al-Quran ni bagus dah. Target nak khatam tu lebih bagus, tahniah saya ucapkan. Tapi sampai bila kita baca Al-Quran, kita nak berusaha memahami makna dan kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Sebab ni dalil yang nyata. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu nak faham takwa, wal amalu bitanzil. Amal. Apa yang Tuhan sebut, amal. Apa yang Tuhan suruh, amal. Dan ingat tuan-tuan, amalan bitanzil ni bukan semata-mata yang Tuhan wajibkan. Dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul, banyak amalan-amalan yang Allah Ta'ala sandarkan kepada kita. Ya Rasul ajalkan kepada kita. Dan sebagai contoh paling mudah tuan-tuan, bab muamalat. Bab muamalat. Contoh. Bila sebut muamalat ni, dalam Al-Quran ada ke tidak? Ada. Dalam hadis ada ke tidak? Ada. Dan pada hari ni tuan-tuan, tak payah ceritalah beramal. Berapa ramai di antara kita mengetahui sekurang-kurangnya asas ilmu muamalat? Jawab. Berapa ramai di antara kalian yang mengetahui asas ilmu muamalat? Dan bila kita sebut dainun, apa makna dia? Bila kita sebut riba, apa yang kita faham? Dan bila kita sebut akad, apa yang kita reti? Itu contoh asas-asas yang perlu kalian mengetahui. Sebab tu kenapa kami daripada Arya Global Setia Berhad committed tuan-tuan. Kami buat satu program yang diberi nama Belajar Kitab Sampai Khatam. Namanya Khatam Kitab. Tapi jangan tanya Ustaz, ada buka lagi ke? Memang tak ada lah. Tunggu bulan Disember nanti, baru kita buka intake baru untuk pengajian 2022. Dan tunggu nanti untuk intake baru pengajian 2022. Apa yang kami boleh bantu? Kami buat pengajian kitab sampai khatam. Antara apa matlamat yang kami nak sampaikan kepada audien, kepada masyarakat, belajarlah sekurang-kurangnya fardu ain A sampai Z walaupun sekali. Sebab Al-Quran tu bukan semata-mata semayang. Al-Quran tu bukan semata-mata cerita puasa. Al-Quran tu bukan semata-mata cerita haji. Banyak amalan-amalan yang dinisbahkan dalam Al-Quran yang kadang-kadang kita abaikan. Contoh yang paling mudah yang berlaku dalam kehidupan kita, muamalat. Muamalat. Sebab tu hari ni kita muhasabah. Betul ke saya sebut tuan-tuan?
berapa ramai di antara kita tak tahu pun ilmu asas muamalat. Ilmu asas muamalat. Ilmu asas muamalat. Mana buktinya? Baca kitab bab muamalat pun tak pernah. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Sejujurnya tuan-tuan, tak rugi pun kalian mengaku pada pagi ini. Kerana pengakuan tuan-tuan di alam maya, walaupun dibaca oleh orang lain, tapi orang tak hukum kita pun. Sebab apa? Tuan-tuan percayalah, yang tak taib tu pun, berapa ramai di antara kita tak pernah belajar kitab muamalat sampai khatam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu saya bersyukur tuan-tuan. Alhamdulillah, tahun lepas kami dah mula pengajian KK yang pertama dan dah khatam. Dah grade dah. Kita mengaji kitab basic. Walaupun kitab tu kecil, jangan pandang kecil. Sekurang-kurangnya aku ni pernah khatam masalah ibadat, masalah muamalat, masalah munakahat, masalah jinayat. Ini 4 asas yang tuan-tuan sebagai orang awam kena belajar walaupun sekali. Terima kasih Fauziah Abdullah. Belajar walaupun sekali. Dan program Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk program, belajar daripada mula sampai habis. Sekurang-kurangnya kitab tauhid aku pernah belajar daripada A sampai Z. Bagus. Siapa tadi? Belajar bersama Ustaz Muhammad Al-Yamani. Kitab fiqah pernah belajar daripada A sampai Z. Kitab tasawuf pernah belajar daripada A sampai Z. Ini contoh gambaran saya nak bantu tuan-tuan. Samalah. Ingat dah, Al-Quran tu bukan semata-mata cerita bab sembahyang, bab puasa, banyak lagi amalan. Munakahat dalam Al-Quran ada ceritanya. Bagus Huzaimah, pernah belajar tu bagus. Bagus. Tapi kajian saya kebanyakan orang tak pernah. Melainkan orang Johor. Orang Johor tu dia biasa belajar kitab Matla'ul Badrin wa Majma'ul Bahrain. Kitab Matla' ni meliputi ibadat, munakahat, muamalat, jinayat sekurang-kurangnya. Bagi orang selain daripada orang Johor, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, tuan-tuan. Bab munakahat tak pernah belajar. Yang pernah belajar munakahat ketika bila? Mengaku sekejap. 2 hari sebelum nak akad nikah. Waktu bila? Kursus nikah. Waktu itulah belajar bab munakahat. Adanya saksi, isteri, suami, saksi, wali, akad. Short form dia siswa. Waktu itulah belajar formula siswa. Waktu itulah belajar sekejap. Tuan-tuan, belajar 2 hari, nak hidup laki bini 20 tahun cukup. Betul Huzaimah. Betul kan tekaan saya? Belajar 2 hari kursus kahwin. Lepas tu apa? Nak hidup dengan laki bini 20 tahun. Sebab itu penceraian di Selangor ni antara yang tertinggi. Puncanya apa? Jahil hukum hakam. Kebanyakannya tuan-tuan, antara kajian yang dibuat oleh JAIS, punca perceraian paling tinggi di Selangor ni antaranya tak sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak sembahyang. Sama ada suami tak sembahyang ataupun isteri tak sembahyang. Allahu Akbar. Ini jaga. Jadi macam mana kita nak pastikan Ramadan kita ni betul-betul ditarbiah dengan takwa tuan-tuan? Belajarlah. Semuanya bermula dengan ilmu. Jelas? Allahu Akbar. Jadi saya ulang balik. Tuan-tuan jangan tanya berkenaan KK2 ke KK3 ke. Sebab kami dah tak open. Melainkan tunggu bulan 12 nanti. Baru kami open untuk segmen KK yang keempat. Khatam kitab yang keempat. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat dibantu untuk belajar ilmu-ilmu begini. Sekurang-kurangnya asas. Habis. Yang kedua. Yang ketiga. Hari ini kita belajar berkenaan apa makna takwa di sisi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang ketiga tulis. Kalau kalian nak tarbiyah, berlatih sekarang ni berkenaan takwa. Apa dia? Yang ketiga kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ar-ridha bil qalil. Ar-ridha bil qalil. Yakni berasa cukup dan redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun ia sedikit. Sikit. Maknanya kalau banyak, lagilah dia redha, dia syukur. Kalau sikit, dia redha, dia berasa cukup. Orang mukmin akan sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti di sebalik setiap pemberian nikmat kepadanya akan dirasakan cukup.
walaupun ia hanya secebis. Jikalau dengan sedikit dia sudah bersyukur, apatah lagi dia diuji dengan nikmat yang begitu banyak. Dah. Jadi perkara yang ketiga, kalau kita betul-betul nak menjadi orang yang bertakwa, kerana itulah sertifikat yang akan Tuhan cop atas dahi kita. Kalau boleh nampak. Dah. Keluar daripada Ramadan besok, dah. Keluar daripada Ramadan, kalaulah boleh dicop tattaqun. Dah. Apa dia tanda-tanda dia? Kita redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ar-redha bil qalil. Redha dengan sedikit. Dah. Maknanya kalau dengan sedikit pun kita dah mula redha, kita dah mula syukur, mudah-mudahan tuan-tuan, kalau banyak, kita akan lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita bab redha dengan sedikit ni tuan-tuan, dah. Perlu kita fahami. Macam mana kita nak faham yang Allah Ta'ala tu, dia bagi tu memang sepatutnya, ya Allah, aku minta lain ni. Contoh, aku minta lain, tapi kau bagi banyak ni. Dan macam mana di sini suatu keadaan yang tuan-tuan kena faham dulu. Macam mana kita nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita nak berinteraksi dengan Allah Ta'ala kalau isu ni berlaku. Isu ni berlaku. Sebab tu saya nak buktikan. Tuan-tuan, dia nak lepas masalah ni senang je. Senang je insya-Allah. Ada ilmu senang insya-Allah. Allah Ta'ala bantu kita. Sebab tu dipanggil ilmu yakin. Dah ada ilmu, yakinlah. Baik. Tuan-tuan pernah tak bersembang dengan Tuhan? Sudah. Saya tanya soalan direct ni. Sebab isu masalah cukup ke tak cukup ni, maaf tuan-tuan, biasa akan menjadi bualan pada lidah kita. Betul ke betul? Contoh kalian dengan suami. Bang, tak cukup ni bang. Dah? Tak cukup ni. Ni bulan ni barang naik, apa naik. Nak beli lagi barang anak-anak. Tahulah bulan lepas bang bagi dah. Tapi bulan ni kalau boleh, tak cukup. Istilah tak cukup. Bukan tak reda, contoh. Dah? Sama juga kita dengan majikan dan sebagainya. Tuan-tuan, pemberian yang paling utama adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan saya paling mudah. Tuan-tuan pernah berasa tak kita bersembang dengan Allah Ta'ala? Supaya kalau tuan-tuan dapat ilmu ni, kalau kalian rasa ilmu ni, kalau kalian mula zauq kepada ilmu ni tuan-tuan, insya-Allah kalian akan mula merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Tuan-tuan tak sedar, hari-hari Allah Ta'ala bersembang dengan kita. Hari-hari Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Dah? Cuma tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu ilmu ni, kalau kalian tahu benda ni, Allah, Allah, Allah. Baca je ayat tu, tadi memang stres. Iyalah, kita minta 1,000. Tiba-tiba dapat 800. Kita harap dekat bank adalah 300. Cucuk-cucuk boleh keluar 200,5. Baca je ayat ni tuan-tuan. Oh, kita rasa Tuhan jawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca ayat ni tuan-tuan, kita rasa Allah Ta'ala balas. Sebab tu pentingnya ilmu. Siapa yang tak pernah tahu ilmu ni? Jawab di ruang komen kalau nak dibantu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Kalau rasa nak dibantu. Rahsia ni ada dalam suratul Fatihah sahaja. Saya bagi dah. Habis hutang saya. Rahsia ni tuan-tuan ada dalam pembacaan suratul Fatihah. Bukan semata-mata pada ayat yang tuan-tuan tak perlu hafal. Tak payah. Rahsia ni ada dalam perbicaraan suratul Fatihah. Dan bila baca je Fatihah, oh, rasa Tuhan balas. Tuhan jawab tuan-tuan. Di hadis termaktublah hadis sahih Muslim. Termaktub dalam hadis sahih Muslim. Yang bila mana kita baca suratul Fatihah, tuan-tuan, setiap ayat tu Allah Ta'ala balas. Cuma ilmu ni lah bila kita tak tahu, bila kita tak rasa, bila kita tak sedar, bila kita tak faham, dan maka kadang-kadang kita risau bila dapat kurang. Padahal bila kita baca suratul Fatihah,
Allah Ta'ala dah jawab. Allah Ta'ala jawab. Ini bahagian aku. Kau minta. Kau minta apa yang kau nak, aku bagi. Kau minta. Habis tu, ya Allah, aku dah minta banyak, kau bagi banyak ni. Sebab aku tahu keperluan kau. Bukan aku tahu kehendak kau, aku tahu keperluan kau. Sebab kita bicarakan dalam program NBS Ramadan nanti. Dalam NBS Ramadan, kita akan bahas dengan lebih panjang lebar. Cuma, saya tak nak berhutang apa-apa. Nanti orang kata, Ustaz nak jual program dah. Memang saya nak jual program. Sebab saya tahu nilainya banyak mana. Saya tahu hebatnya program tu banyak mana. Kenapa Ustaz tak buat percuma? Tuan-tuan, jawab sekejap. Sekolah. Syarat nak masuk sekolah kenapa? Tak kira lah sekolah tu kerajaan ke swasta ke. Syarat nak belajar di sekolah mesti apa? Pertama mesti daftar. Kenapa? Kan senang. Kalau sekolah tu ada cikgu mengajar, buat open je. Semua boleh datang belajar. Ada orang buat macam tu? Jawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak. Nak masuk you, kena daftar, register. Nak mengesahkan siapa yang belajar, sejauh mana yang dia nak. Sejauh mana kesungguhan yang dia nak. Tuan-tuan, kalau betul nak bagi ilmu, kan senang je buat secara kat padang. Ni lecturer ni mengajar fizik, lecturer ni mengajar kimia. Siapa nak belajar, masuk belajar. Buat dekat padang besar-besar. Letak speaker. Adakah benda ni akan berlaku? Tak. Sebab apa? Kita nak pilih siapa yang betul-betul nak belajar ni. Sebab tu, secara ringkasnya, walaupun hari ni saya beri ilmu ni, dalam Sahih Muslim, ada satu hadis daripada Nabi SAW, setiap kali kalian baca Fatihah, Allah Ta'ala jawab. Setiap kali kalian baca Fatihah, Allah Ta'ala balas. Setiap kali kalian baca Fatihah, Allah Ta'ala jawab. Ni ilmu ni yang perlu kalian tahu. Maknanya, bila stresnya, baca Fatihah. Bila tensionnya, baca Fatihah. Kenapa Ustaz? Sebab setiap kali kalian baca Fatihah, Allah Ta'ala balas. Ibarat tuan-tuan sedang SMS, Allah Ta'ala SMS. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus masuk tuan-tuan. Notification terus masuk. Hamidani abdi, kau telah puji aku. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kita type lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Notification masuk. Allah, hamba-Ku memuji-Ku lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni barulah kita mudah redha. Sebab apa? Allahu Akbar. Rupa-rupa Tuhan tahu aku susah. Dia tahu. Kita je sangka dia tak tahu. Habis. Dan akhir sekali yang keempat. Jelas dah? Macam mana kita nak menjadi orang yang bertakwa pada bulan Ramadan ini? Yang keempat apa dia? Tulis. Isti'adadu liyaumir rahil. Isti'adadu liyaumir rahil. Bermaksud senantiasa dalam keadaan bersedia untuk hari kematian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat apa dia? Senantiasa bersedia untuk mati. Ini antara tanda yang paling hebat. Bagi kita ni, yang Allah Ta'ala anugerahkan perasaan dah bersedia untuk mati, bermakna takwa itu antara takwa yang dah terbit pada hatinya kita. Dah terbit pada sanubarinya kita. Senantiasa dalam keadaan bersedia untuk kematian dan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, hari ni kita congak diri kita. Sekurang-kurangnya hari ni kita, tanda yang ni pun cukup dah. Tak pernah kita buat satu kajian, suatu nota antara 1 hingga 10. Agak-agak berasa mati ni banyak mana? Ke negatif, takut mati lagi. Contoh. Antara aku redha 1 hingga 10. Berapa banyak? Tuan-tuan, kalau nak rasa, tuan-tuan boleh buat benda ni, insyaAllah. Dalam NBS Ramadan pada minggu hadapan, tuan-tuan akan belajar benda ni. Kita akan buat bersama-sama. Supaya, saya nak tuan-tuan buat nanti dalam NBS Ramadan, tampal dekat dinding, maka tengok pagi, petang, siang, malam. Inilah roda aku. Patutlah selama ni aku tak sampai kepada Allah, roda tak bulat. Bila roda tak bulat, berjalan, perjalanan dia tak rata.
Dodang. Roda tak bulat. Dah. Bayangkan roda bujur. Macam mana jalan? Gedebek. Dah. Apa tak lagi roda yang tak bulat? Yang berliku-liku. Dah. Itulah sebenar roda kehidupan kita. Maka hari ini barulah dapat jawapan. Kenapa takwa makin tak bertambah? Iman makin tak bertambah? Makrifah makin tak bertambah? Sebab kita tak berjalan dengan sempurna. Jadi mudah-mudahan dengan apa kita bincangkan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, mudah-mudahan kita bersama-sama dapat kefahaman bagaimana kita nak menjadikan diri kita betul-betul la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi ma'assalamah wal liqa, sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Selamat meneruskan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.